Assalamualaikum, salam maju Johor dan salam dinamik Pasir Gudang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Paparan utama edisi kali ini. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Pasir Gudang ajak umat contohi akhlak mulia Rasulullah. MBPG lakar kejayaan di persada antarabangsa. Operasi bersepadu MBPG terus diperluas banteras warga asing tanpa dokumen sah. World Clean Up Day Pasir Gudang 2024, tekad MBPG pelihara alam sekitar. Perkasa kualiti warga kerja, hari bersama HR terima lebih 200 penglibatan selama 5 hari. Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Syamsuddin, Datuk Bandar Pasir Gudang kedua. Bersama saya, Syahmi Ahmadi dalam Buletin Dinamik edisi September 2024. Sempena sambutan Maulidur Rasul 1446 Hijriah, peringkat Pasir Gudang, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Haji Muhammad Khalid, Pengurusi Jawatan Kuasa Agama Islam Negeri Johor, antara yang hadir memeriahkan majlis di Masjid Al-Firdaus, Taman Pasir Putih, Pasir Gudang. Bertemakan Al-Falah, Pemacu Maju Johor, tema ini diangkat selari di peringkat persekutuan dengan makna yang signifikan kepada umat Islam dengan ajaran manifestasi intipati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Pasir Gudang tahun ini turut membabitkan penyertaan 54 kontingen parakan dengan lebih 1,000 peserta yang terdiri daripada jabatan kerajaan, agensi swasta, sekolah serta institusi pengajian tinggi. Penganjuran Maulidur Rasul kali ini turut menyelitkan elemen suntikan rohani dengan perkongsian ceramah contohi takwa Rasulullah oleh Syekh Tuan Haji Muhammad Nazri bin Rahman serta persembahan selawat, marhaban dan qasidah oleh Jawatan Kuasa Masjid Al-Firdaus. Kami mewakili seluruh warga Masjid Al-Firdaus Taman Pasir Putih mengucapkan ribuan syukur kepada Ilahi kerana penganjuran yang tidak terhingga ni. Tidak pula pagi kami mengucapkan penghargaan terutama kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang yang memilih masjid ini sebagai venue untuk penganjuran Maulidur Rasul peringkat Pasir Gudang tahun ini. Cukup orang kata sangat bermakna lah bagi masyarakat di Pasir Gudang ini. Dan semoga selepas ini majlis ini dapat diteruskan lagi dengan penganjuran yang lagi hebat. Saya rasa itu saja daripada kami Masjid Al-Firdaus Taman Pasir Putih. Sekali lagi tahniah MPPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pasir Gudang terus mekar apabila berjaya melakar 2 kemenangan bertaraf antarabangsa bagi bulan September tahun ini. Antara kejuaraan kumpulan keroncong MBPG di Pertandingan Keroncong Antarabangsa Malaysia 2024 MIKC pada 6 September yang lalu. Penganjuran pertandingan tersebut adalah bersempena dengan Festival Selangor Batu Laut 2024 Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Festival yang berlangsung selama 3 hari itu telah mendapat sambutan penyertaan dari 17 buah pasukan dari pelbagai negara seperti Brunei dan Indonesia. Tidak hanya dengan itu, MBPG terus mencipta kemenangan di pentas antarabangsa apabila kumpulan ACS MBPG berjaya memperoleh anugerah pertandingan excellent bersempena International Quality Productivity Convention IQPC 2024 di Manila, Filipina. Konvensyen tersebut telah menerima penyertaan sebanyak 86 kumpulan dan 10 daripadanya mewakili Malaysia. Sementara itu, warga asing ditahan dalam operasi bersepadu MBPG yang dilakukan di 14 lokasi serbuan perkedaian di Air Biru dan perkilangan di Jalan Keluli. Operasi turut dilaksanakan bersama Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor, Jabatan Imigresen Negeri Johor, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Negeri Johor dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Johor.
Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor, Cik Muhammad Rokman bin Cik Awang berkata, terdapat syarikat yang tidak mematuhi standard-standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja 1990. Kita telah sempat mengenal pasti ada 7 syarikat yang telah kita dapat lawati dan didapati kesemua syarikat tidak mematuhi Akta Standard-Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Dan pihak jabatan telah mengemukakan saman F kepada ke-7 syarikat untuk memberi keterangan lanjut dan untuk kita lengkapkan siasatan. Serbuan turut berhasil menahan seramai 8 orang pendatang asing tanpa izin parti di atas kesalahan tidak mempunyai dokumen yang sah. Dalam perkembangan lain, MBPG terus memasang tekad menyebarkan kesedaran kepada orang ramai dalam hal pengurusan sampah sama ada penggunaan plastik atau pengamalan kitar semula. Datuk Asman Shah bin Abdul Rahman, Datuk Bandar Pasir Gudang di dalam ucapan perasmiannya menyatakan melalui program World Clean Up Day 2024 di 24 buah zon Pasir Gudang berjaya mengumpulkan lebih 10.8 tan sampah yang boleh dikitar semula dengan penglibatan 3,000 peserta dari zon masing-masing. Beliau menasihatkan masyarakat di Pasir Gudang agar mengamalkan gaya hidup yang produktif dan sentiasa memelihara alam sekitar di Pasir Gudang. Program World Clean Up Day 2024 yang dilaksanakan selama 2 hari itu telah memperlihatkan kerjasama di antara MBPG, JKPZ dan komuniti di sekitar Pasir Gudang. Saya melihat program Sumpama ini merupakan satu inisiatif yang terbaik yang dapat secara tidak langsung melahirkan ataupun mewujudkan komuniti yang senantiasa cakna tentang kebersihan. Dan Alhamdulillah, pagi ini bukan sekadar orang dewasa saja yang bersama-sama dalam program ini, tapi saya lihat penglibatan anak-anak kita ini juga dapat bersama-sama menyumbang kepada aktiviti ini dan kita mengharapkan agar apa jua yang kita tonjolkan sempena dengan World Clean Up Day pada hari ini dapat menjadi salah satu titik tolak kepada anak-anak ini untuk cakna dengan kebersihan. Pembangunan sumber manusia di bawah Jabatan Khidmat Pengurusan MBPG menganjurkan Hari Bersama HR kali kedua untuk memperkasa kualiti pekerja di MBPG. Menyasarkan lebih 200 penglibatan pekerja bagi penganjuran tahun ini, pelbagai pembaharuan telah dilaksanakan berbanding tahun lepas meliputi perkongsian taklimat oleh penceramah jemputan. Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan MBPG, Puan Hajah Faridah di dalam ucapannya berkata antara objektif penganjuran program Hari Bersama HR 2024 adalah bagi memenuhi kriteria pengauditan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan melalui medium dan peluang bagi warga kerja MBPG untuk melakukan semakan terhadap buku rekod perkhidmatan dan semakan data integriti Hermes masing-masing. Pembaharuan turut dilaksanakan bagi penganjuran tahun ini melalui kepelbagaian topik yang dikongsikan di dalam sesi taklimat antaranya seperti isu skamer di kalangan penjawat awam, pembangunan imej warga kerja, pembangunan kemahiran karakter manajemen penjawat awam, pembangunan kebajikan warga kerja, ergonomik di pejabat serta perkeso. Dan hari ini saya menyampaikan program keterampilan diri bersama Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan tentang kenapa pentingnya keterampilan diri adalah supaya orang menghormati kita. Dan bila orang menghormati kita dan orang di luar akan lebih suka dan selesa dengan kita dan ini akan memudahkan urusan kita sama ada dengan pelanggan dalaman dan juga pelanggan luaran. Dan yang paling penting, we feel good about ourselves. Itu yang paling penting sekali. Itulah pentingnya keterampilan dan juga penampilan diri. Majlis Serahan Tugas kepada Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Syamsuddin, Datuk Bandar Pasir Gudang yang baru telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 di Menara Aqabah. Pelantikan itu secara rasminya bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Asman Shah bin Abdul Rahman yang memulakan perkhidmatan barunya di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor bahagian pembangunan selepas lebih 3 tahun menggalas tanggungjawab sebagai Datuk Bandar Pasir Gudang. Sesi penyerahan tugas kepada Datuk Bandar kedua itu turut disaksikan oleh ketua-ketua jabatan, bahagian dan unit di Menara Aqabah Pasir Gudang. Berusia 58 tahun, Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal berpengalaman dalam kepimpinan dan pentadbiran jabatan-jabatan kerajaan.
Antaranya, pernah dilantik sebagai Yang di-Pertua MUA, Pengelola Bijaya Jabatan Diraja Johor serta Ketua Pegawai Eksekutif J Biotech Holdings Sendirian Berhad. Terdahulu Yang Berhormat Datuk Asman Shah bin Abdul Rahman, mantan Datuk Bandar Pasir Gudang, telah membangunkan pelbagai inisiatif dalam merapatkan jurang di antara pihak berkuasa tempatan dan masyarakat di samping menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan sosial. Yok tinjau bersama Datuk Bandar antara inisiatif yang mendapat perhatian masyarakat di Pasir Gudang. Paparan itu mengakhiri perkembangan Buletin Dinamik bagi edisi kali ini. Sebelum berpisah, izinkan saya berkongsi. Saudara, perjuangan memakan masa yang panjang. Kadang-kala ia akan diperolehi apabila kita sudah tiada. Justeru, teruskan berjuang. Yasir Arafat, renungkanlah. Saya Syahmi Ahmadi, teruskan menonton Buletin Dinamik. Layari siaran YouTube MBPG TV bagi perkembangan lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera.